Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda bersama saya, Cikgu Hafizi, dalam Matematik Tambahan Tingkatan 4 bagi topik Janjang. Dan pada hari ini, kita akan mempelajari standard kandungan 5.2 Janjang Geometri. Okey, jom. Di akhir pembelajaran ini, Cikgu berharap para pelajar akan dapat yang pertama, mengenal pasti satu jujukan adalah janjang geometri dan memberikan justifikasi. Yang kedua, menerbitkan rumus sebutan ke N, iaitu Tn bagi janjang geometri dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Dan yang terakhir sekali, para pelajar dapat menerbitkan rumus hasil tambah N sebutan pertama, iaitu Sn bagi janjang geometri dan seterusnya menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Jom kita meneroka janjang geometri melalui video virtual reality oleh creative.com. Perhatikan papan dengan petak 3x3 ini. Petak pertama diisi dengan sebiji bola, petak kedua diisi dengan 2 biji bola, dan petak ketiga diisi dengan 4 biji bola. Ganda 2 bilangan bola bagi setiap kotak seterusnya, maka kita akan mendapat satu jujukan seperti ini. 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Persoalannya, bolehkah kita menghitung bilangan bola yang diisi dalam mana-mana petak mengikut jujukan ini? Ya, dengan menggunakan formula janjang geometri, kita boleh menentukannya. Lihat jujukan ini semula. Di sini sebutan seterusnya diperoleh dengan mendarab sebutan sebelumnya dengan suatu pemalar, iaitu nombor 2. Pemalar ini dikenali sebagai nisbah sepunya, dan jujukan yang terhasil inilah yang dikenali sebagai janjang geometri. Jika setiap sebutan dalam jujukan ini dilabel dengan E1, E2, E3, dan seterusnya, nisbah sepunya diperolehi dengan membahagi E2 dengan E1 atau E3 dibahagi dengan E2, dan begitulah seterusnya. Secara umumnya, kita boleh simpulkan bahawa untuk mencari nisbah sepunya, kita perlu membahagi sebutan AN dengan sebutan AN tolak 1. Baiklah para pelajar, bagaimana kita boleh tentukan suatu jujukan itu adalah suatu janjang geometri. Okey, seperti dalam jujukan yang diberi di sini 1, 3, 9, 27 dan 81. Okey, untuk mencari nisbah sepunya, okey, kita boleh menggunakan formula berikut. T2 bahagi dengan T1. Okey, apa itu T2? T2 ialah A darab R. Okey, bahagi dengan T1 ialah A sahaja. Maka kita boleh hapuskan A di sini. Maka kita tahu nisbah boleh dicari dengan menggunakan sebutan kedua dibahagi dengan sebutan pertama. Okey, kita labelkan ini sebagai sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat, dan seterusnya, sebutan kelima. Mari kita kaji setiap sebutan tersebut. Okey, sebutan kedua dibahagi dengan sebutan pertama, kita akan dapat 3/1, iaitu 3. Sama juga 3, sebutan ketiga bahagi sebutan kedua, iaitu 9 dibahagi dengan 3, juga akan menghasilkan 3 juga. Dan sebutan keempat dibahagi sebutan ketiga, iaitu 27 dibahagi 9 juga menghasilkan nisbah 3, dan seterusnya sebutan kelima dibahagi sebutan keempat, 81 dibahagi 27 juga menghasilkan 3. Jika kita lihat di sini ya, nisbahnya adalah tetap, iaitu 3. Maka yang ini kita namakan sebagai nisbah sepunya. Jika
setiap sebutan di dalam satu jujukan tersebut mempunyai nisbah sepunya, okey, antara dua sebutan berturutan, maka kita boleh nyatakan bahawa jujukan tersebut ialah suatu jenjang geometri. Simple saja, bukan? Okey, mari kita pergi contoh yang kedua. Tentukan jujukan berikut ialah jenjang geometri atau bukan. So, kita sudah tahu bahawa jenjang geometri boleh ditentukan dengan melihat nisbah sepunya. Nisbah sepunya. So, kita guna T2 dibahagi dengan T1. Okay, kita akan dapat 40 dibahagi 120 iaitu 1/3. Kita lihat sebutan ketiga dibahagi sebutan kedua, iaitu 40/3 dibahagi dengan 40. Okey, maka kita juga akan mendapat jawapan 1/3. Nisbahnya dalam kes ini, jujukan ini adalah sama. Ya, sama. Maka nisbah sepunya sama. Oleh itu, jujukan ini ialah suatu jenjang geometri. Mudah bukan? Setelah aktiviti penerokaan dan penerangan sebelum ini, kita lihat pada jujukan yang ditunjukkan dalam slide. Okey, 2 didarab dengan 5, kita akan dapat 10. Kita darab lagi dengan 5, kita akan dapat 50. Dan begitulah seterusnya. Maka kita dapat simpulkan bahawa jenjang geometri ialah satu jujukan nombor dengan setiap sebutan seterusnya diperoleh dengan mendarabkan satu pemalar dengan sebutan sebelumnya. Mari kita meneroka bagaimana kita boleh terbitkan rumus sebutan ke N, iaitu Tn. Di sini terdapat sebuah kubus dengan isi padu 1000 cm padu, bahagi 2 kubus kepada bahagian yang sama besar, maka kita akan dapat satu bahagian dengan isi padu 500 cm padu. Bahagi lagi bahagian itu kepada 2 dan setiap bahagian akan mempunyai isi padu 250 cm padu dan begitulah seterusnya. Ini akan membentuk suatu jujukan dengan sebutan 1000, 500, 250, 125 cm padu dan begitulah berikutnya. 1000 merupakan sebutan pertama dan nisbah sepunya boleh dicari dengan membahagi 500 dengan 1000, iaitu 1/2. Di sini kita dapat lihat sebutan pertama ialah 1000, sebutan kedua ialah 1000 darab 1/2, sebutan ketiga 1000 darab 1/2 darab 1/2, dan begitulah seterusnya, di mana 1000 didarab dengan 1/2 sebanyak N tolak 1 kali. Bagi sebutan ke N. Maka, kita boleh membuat generalisasi bahawa suatu sebutan jenjang geometri boleh dicari dengan menggunakan formula A darab R kuasa N tolak 1. Dan ini ialah rumus bagi jenjang geometri. Jadi para pelajar, untuk kita menerbitkan formula sebutan ke N bagi jenjang geometri, kita boleh menggunakan konsep aruhan ataupun kesimpulan secara deduktif, yang mana kita lihat di sini sebutan pertama kita T1 ialah A, sebutan kedua kita ditulis sebagai AR. Sebutan ketiga kita ialah A darab R sebanyak 2 kali, yang mana akan membentuk AR kuasa 2. Seterusnya, sebutan keempat kita adalah A darab R sebanyak 3 kali. Jadi, kita dapat melihat satu corak di sini yang mana
jika sebutannya adalah n, maka bilangan nisbah sepunya di darab adalah sebanyak n tolak 1 kali ataupun kurang sekali daripada nombor sebutan tersebut. Sebagai contoh, T18 adalah sama dengan E darab R kuasa 17 kerana 18 tolak 1 ialah 17. Jadi, ini adalah formula yang dapat diterbitkan berdasarkan kesimpulan secara deduktif berikut. Mari kita lihat bagaimana kita boleh menerbitkan rumus hasil tambah n sebutan pertama, Sn. Kita tahu bahawa Sn terdiri daripada sebutan pertama iaitu E tambah sebutan kedua AR tambah sebutan ketiga AR kuasa 2. Sehinggalah sebutan ke AR kuasa N tolak 1. Ini jadi persamaan pertama, kemudian persamaan pertama ni kita darab dengan R kiri dan kanan, maka akan terhasil persamaan yang kedua seperti berikut. Kemudian kita tolak 2 daripada 1, maka kita akan dapat persamaan Sn sama dengan E kurungan 1 tolak R kuasa N per 1 tolak R, di mana dalam kes ini R tidak boleh bernilai 1. Dan ini ialah formula bagi hasil tambah. Jika nisbah sepunya kecil dari 1, ini adalah formulanya. Dan jika nisbah sepunya lebih besar daripada 1, maka ini formula yang akan kita gunakan. Mari kita lihat bagaimana kita boleh menerbitkan rumus hasil. Baiklah murid-murid, sekarang kita gunakan formula yang telah kita terbitkan tadi untuk menyelesaikan masalah. Okey, kita lihat soalan pertama. Soalan A, cari hasil tambah bagi setiap jenjang geometri yang berikut. Bagi jujukan yang pertama ialah 1, 2, 4 dan seterusnya, cari sehingga sebutan ke-7. Okay, jadi kita tentukan apakah nilai sebutan pertama kita. Dalam kes ini, sebutan pertama kita ialah 1. Dan nisbah sepunya kita dapat dengan cara membahagi sebutan kedua dengan sebutan pertama, iaitu 2 bahagi 1. Maka kita akan dapat 2. Okey, sekarang kita ingin cari hasil tambah 7 sebutan pertama. Maknanya kita akan guna S7. Okey, kita menggunakan formula yang di atas kerana R kita adalah lebih besar daripada 1. Jadi, kita isikan formula dengan nilai yang telah kita sediakan. So, A kita ialah 1 kurungan R kita ialah 2 kuasa 7 tolak 1 per 2 tolak 1. Maka jawapan yang kita akan dapat adalah 127. Maknanya hasil tambah hingga 7 sebutan dari nombor 1 ni sehinggalah sebutan ke-7 nanti akan berjumlah sebanyak 127. Okey, bagi menyelesaikan soalan B, okey, kita senaraikan dahulu ya. Senaraikan dulu jujukan yang diberi. Jujukan kita ialah 12, 3, ... sehingga 3/64. Diminta untuk mencari hasil tambah sebutan sehingga ke sebutan 3/64. Tetapi kita tidak tahu 3/64 ini merupakan sebutan ke berapa. Okey, jadi kita senaraikan dulu apa maklumat yang kita tahu. Yang pertama sekali kita tahu tentang sebutan pertama. Sebutan pertama kita ialah 12 dan nisbah sepunya kita adalah sebutan kedua dibahagi sebutan pertama, iaitu 1/4. Okey, ini maklumat yang sangat penting. Okey, kemudian murid-murid, kita tahu formula bagi sebutan ke N ialah A darab R darab kuasa N tolak 1. Kita tahu nilai Tn kita ialah 3/64. A kita masukkan nilai 12. R kita ialah 1/4. Kuasa N tolak 1. Okay. Kita bahagi 12 kiri dan kanan. Okay. Nanti kita akan dapat 1
per 256. Okey. Jadi kita akan dapat sedemikian. Okey, seterusnya 1 per 256 sebenarnya murid-murid adalah 1 per 4 kuasa 4. So, kita boleh faktorkan sedemikian. Okey, kita akan dapat kiri dan kanan sama 1 per 4 ini kita boleh hapuskan. Okey. Ya, yang tinggalnya adalah 4 sama dengan N tolak 1, maka N ialah 5. Maka kita tahu ini ialah sebutan pertama, sebutan kedua, sehinggalah ini merupakan sebutan ke-5. Jadi sekarang kita boleh cari hasil tambah 5 sebutan pertama. Okey, 5 sebutan pertama kita dengan menggunakan formula yang di bawah, kerana R kita adalah kecil daripada 1. Okey, jadi kita masukkan dalam formula. Okey, hasil tambah 5 sebutan pertama adalah A kita ialah 12. Okey, kemudian 1 tolak R kita ialah 1 per 4 kuasa 5 tutup kurungan per 1 tolak 1 per 4. Okey, kemudian bila kita kirakan menggunakan kalkulator, kita akan mendapat jawapan 1023 per 64. Maka ini adalah hasil tambah 5 sebutan daripada 12 sehinggalah 3 per 64. Okay, cikgu harap para pelajar faham dan dapat menjawab soalan seperti ini pada masa akan datang.